Salam sejahtera dan selamat petang kepada sekalian warga negara Malaysia yang saya kasihi. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 15 kes yang telah pulih pada hari ini dan dibenarkan untuk discharge daripada hospital yang telah kita khususkan untuk merawat COVID-19. Dia menjadikan jumlah kumulatif yang telah pulih sepenuhnya dan di-discharge seramai 75 orang. 75 orang. Untuk hari ini, 19 hari bulan Mac 2020, terdapat kes baru sejumlah 110 orang yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 900 orang. Berdasarkan siasatan awal, 110 kes baru ini yang dilaporkan, sebanyak 63 kes adalah yang berkaitan dengan kluster dari Perhimpunan Tabligh di Masjid Sri Petaling. Dan saya ingin maklumkan bahawa sehingga kini seramai 20 orang kes positif 19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ataupun ICU dan mereka memerlukan rawatan bantuan pernafasan. Kita ingin menasihati rakyat Malaysia supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah mula dilaksanakan pada 18 hari bulan 3. Maknanya hari ini masuk hari yang kedua. Antara lain melibatkan larangan menyeluruh pergerakan bagi membendung penularan wabak jangkitan COVID-19 di Malaysia. Selama tempoh ini, iaitu sehingga 31 hari bulan Mac, orang ramai diminta untuk berada di rumah. Justru itu, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan supaya orang ramai mengenai perkara-perkara berikut, memastikan tahap kesihatan yang optimum diperolehi, iaitu yang pertama, kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat, termasuk sentiasa mengamalkan cara permakanan yang sihat di rumah, aktif secara fizikal dalam lingkungan premis kita, seperti tidak melaksanakan perkara yang stres, seperti distress diri sendirilah, tidak stres dalam keadaan rumah yang selama 14 hari ini, sentiasa tenang dan mengamalkan minuman air yang mencukupi supaya kita dapat menyahkan virus ataupun singkirkan virus daripada kerongkong kita. Kedua, kita memastikan makanan yang dibeli berada dalam keadaan baik dan tidak melampaui tarikh luput. Makanan yang sudah rosak boleh menyebabkan keracunan makanan, ya. Ketiga, bagi orang awam yang mempunyai penyakit kronik, penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, hyperlipidemia, buah pinggang yang memerlukan dialisis, kita nak pastikan bahawa bakalan ubat perlulah mencukupi dan teruslah mengambil ubat-ubat yang diberikan mengikut jadual. Yang keempat ialah silalah melakukan pembersihan persekitaran kediaman dan premis masing-masing, termasuk aktiviti disinfeksi. Sekiranya tidak sihat, saya menyeru rakyat Malaysia supaya hubungilah Virtual Health Advisory dan mengikuti sesi webinar yang diadakan setiap hari bermula 9 pagi melalui pautan doctoronCall.com.my/coronavirus. Dan orang awam juga selain daripada dapat boleh menghubungi Bilik Gerakan Majlis Keselamatan Negara, boleh juga menghubungi talian Crisis Preparedness and Response Center milik Kementerian Kesihatan Malaysia yang beroperasi 24 jam untuk mendapat nasihat berkenaan dengan kesihatan dan juga mengenai kedudukan terkini dan juga masalah yang dihadapi. Mengenai perkembangan selanjutnya, Kementerian akan terus memantau dan akan memaklumkan kepada masyarakat dari masa ke semasa untuk pengetahuan mereka. Sekian, terima kasih.
Akhirnya saya ingin memaklumkan bahawa negeri mana yang paling banyak sehingga 15 negeri. Negeri yang paling tinggi kedudukan jumlah kes ialah Selangor, iaitu sebanyak 223 kes, diikuti dengan negeri ataupun wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 123 kes, diikuti dengan Sabah 112 kes, Johor 101 kes, Negeri Sembilan 55 kes, Sarawak 51 kes, Kelantan 44 kes, Kedah 40 kes, Perak 35 kes, Pulau Pinang 10 kes, 32 kes, Pulau Pinang ulang balik 32 kes, Pahang 32 kes, Terengganu 11 kes, Perlis 9 kes, wilayah Persekutuan Putrajaya di sinilah 6 kes, dan wilayah Persekutuan Labuan 5 kes. Keseluruhan kes COVID-19 dalam negara selepas 12 setengah hari ini 900 kes. Terima kasih. Ya. Pagi tadi ada satu laporan mengenai penumpang PAS dari Jerry ke Kuantan disahkan positif COVID-19. Dia menaiki PAS Express Class 9 pada 16 Mac. Betulkah ini laporan dan ada rancangan kerajaan untuk bankan itu PAS Interstate PAS Express? Ya, kita mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan 18 hari bulan. Kes yang dinyatakan betul, ya. Pesakit itu memang memiliki gejala ataupun positif COVID-19, dan kita telah mengambil segala peraturan dan peruntukan untuk mengesan keseluruh penumpang-penumpang sebagai kontak, dan kita sedang mengesan dan akan memanggil mereka untuk membuat saringan, ya. Bagaimana dengan rancangan untuk bankan PAS Interstate PAS Express? Ya, untuk segmen pengangkutan, Kementerian dapat maklum daripada Majlis Keselamatan Negara, operasi seperti biasa, tapi dengan ada kejadian seperti ini, ya, kita akan menasihati Majlis Keselamatan Negara supaya mereka menggunakan social distancing ataupun penjarakan sosial dalam bas tersebut, tidak boleh crowded, dan mereka diminta untuk menggunakan PPE atau personal protective equipment, seperti mask dan juga sebagainya. Ya. Saya Dimas dari Badan Perlindungan Indonesia. Berapa ramai warga Indonesia yang terjangkit COVID yang ada di Malaysia dan berhubung atau terkait dengan klaster jemaah atau? Ya, kita tidak ada bilangan warga Indonesia yang disebutkan 900 tadi. Tak ada satu pun warga Indonesia. Kluster tabligh kebanyakan dah balik selepas 27 hari bulan hingga 3 hari bulan di Sipetaling ke negara masing-masing lah. Datuk, saya berkongsi dari awal ni. Saya nak minta update kes Mufti Kelantan, adakah benar ada terkena jangkitan COVID. Yang kedua, 88 tabligh yang sertai perhimpunan dekat Sulawesi tu, sama ada diorang digunakan balik ataupun kekal di sana. Dan yang ketiga, sejauh mana tahap kesediaan ataupun kerjasama hospital awam dengan swasta, memandangkan trend kes sekarang ni dah semakin meningkat dari segi keperluan ataupun kebutuhan asas untuk pesakit dari segi katil, pelatih ataupun jururawat. Ya. Untuk kes Mufti itu kita masih lagi menunggu laporan yang sahih, itu pun dikira confidential. Untuk kes di Sulawesi, ya, kita ada maklum hampir 83 orang rakyat Malaysia
dari jemaah tabligh berada di Sulawesi, kita telah mengambil keputusan kalau mereka balik ke negara kita, kita akan letakkan mereka di pintu masuk untuk disaring dan seterusnya mereka akan kita kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah kita gazetkan. Yang ini mandatory kerana kita pasti mereka daripada luar negara yang negaranya dikatakan mempunyai insiden COVID-19. Dan kita telah pun mengadakan kolaborasi dengan semua hospital swasta, bukan hospital swasta saja tapi klinik-klinik swasta untuk kita beri mereka gambaran bagaimana kolaborasi di Kementerian Kesihatan yang mana kita telah isytiharkan, gazetkan hospital-hospital yang khusus untuk COVID-19 dan hospital mana yang kita gazetkan untuk membuat saringan. Dan kita perlu merakamkan ucapan terima kasih kepada hospital swasta yang mana pesakit-pesakit yang kali ini tidak masuk ke hospital kerajaan, mereka dirawat di hospital swasta dan di klinik swasta supaya mereka selain daripada menyaring ataupun mendapati pesakit COVID-19 itu bergejala, terus maklumkan kepada kita di Kementerian Kesihatan. Dan yang terkini ialah bagaimanakah kita boleh protect ourselves. Maknanya semua anggota doktor dan pasukan hadapan Kementerian Kesihatan, mereka bila berhadapan dengan pesakit, mereka mengekalkan untuk menggunakan PPE ataupun personal protective equipment supaya tidak menjangkit ataupun menular. Dan yang paling penting hari ini ialah dengan perintah kawalan pergerakan, kita nak menyekat penularan rangkaian COVID-19 daripada berlaku dan kita telah melihat trend penularan tersebut di Paras Plateau ataupun Paras Mendata pada hari ini. Ada sebarang tambahan. Datuk Seri, ada khabar ni yang tular di media sosial bahawa ada anggota PDRM yang terjangkit COVID-19. Bolehkah KKM sahkan? Belum boleh sahkan lagi. Kerana PDRM baru mengambil tempat untuk menolong menangani wabak ini bermula 18 hari bulan. Hari ini 19 bulan. Ini hari kedua kita laksanakan perintah kawalan pergerakan. Ada kebesaran dan pertanyaan, golongan gelandangan macam mana? Diorang keluar foto dan tak ada hand sanitizer, macam mana? Adakah KKM akan turun kepada gelandangan macam? Majlis Keselamatan Negara telah pun mengambil keputusan supaya golongan tersebut diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat untuk digerakkan supaya mereka mendapat pembelaan dan juga tempat-tempat yang sesuai untuk diletakkan. Jadi ada saringan untuk mereka? Ya, mereka mana bergejala kita saring. Kerana nak tahu mereka ada COVID-19, satu, pertama mungkin mereka tak ada gejala. Tetapi mereka ada kontak, pernah ada berhubung dengan sesiapa yang pernah kena daripada 900 orang ni yang ada COVID-19. Ataupun mereka bergejala seperti sakit tekak, batuk, demam, mungkin ada masalah pernafasan. Mereka ini adalah mereka yang kita akan saring. Datuk, Ya. Johor dijangka akan mengumumkan semula sempadan antara Singapura dalam masa beberapa hari lagi. Jadi apa langkah KKM dalam menangani wabak ini? Johor ada kes banyak 101 orang setakat ini. Kita telah buat keputusan bahawa dalam perintah kawalan pergerakan tidak ada keluar masuk antara negara ke negara. Sekiranya Johor ingin mendapatkan perintah untuk dikecualikan, kita kena bawa ke Majlis Keselamatan Negara lah untuk kita laksanakan tanggungjawab tersebut. Ya. You mentioned just now that it is already at plateau. Yeah. Is it because of the MCO? Ya, kita tidak boleh katakan ni because of movement control order. Ia adalah ada kaitan dengan kesedaran masyarakat terhadap cadangan kita supaya ada social distancing ataupun penjarakan sosial, penjagaan diri yang baik dan juga compliant mereka kepada arahan-arahan yang kita berikan serta saringan yang dibuat tanpa ada under reporting. Maknanya kita report all the saringan yang kita buat dan yang paling penting ialah pledge kita rayu kepada jemaah tabligh yang berada di luar supaya tampil
dan pada hari ini kita dah dapat saring hampir 10,000 orang daripada 14,000 orang yang mereka telah berada di Masjid Septaling, kerana ini kluster yang paling besar dalam kejadian COVID-19. Do you think that with the MCO we can actually Itulah sebenarnya harapan kita. Kita break the cycle, kita putuskan rangkaian penularan COVID-19 virus, kerana kaedah yang terbaik ialah dengan memutuskan rangkaian penyebaran berbanding dengan kalau kita merawat mereka sahaja. Datuk, masih ada lagi ke kes berkaitan dengan kes ke-26 yang masih dirawat di hospital? Sudah kita dapat kesan bahawa kes itu dirawat dengan baik dan kita tidak dapat kesan ataupun tidak ada bukti yang mereka ada second generation. Okay. Pada Tuesday, you said ada 110 cases kan? Dan 63 was from the satu case. Yep. Mereka ialah kluster-kluster kecil yang kita dapati daripada kontak-kontak yang daripada kes-kes yang gelombang kedua, ya. Jadi kita hanya maklumkan kluster yang besar yang kita perlu sekat penyebaran wabak, dan juga kita ambil berat juga kluster-kluster lain. Berbanding dengan rakyat Malaysia yang di Singapura itu sekolah dekat kerja dekat sana, masa mereka balik 31 Mac tu or whatever tu, adakah mereka dikenakan untuk quarantine atau bagaimana? Ya, kita gunakan amalan yang sama. Walaupun mereka datang daripada kawasan yang kita dapati ada kes COVID-19, kita pasti akan mengamalkan quarantine 14 days, kerana itu ialah langkah yang terbaik untuk mengelakkan penularan wabak ini sekiranya mereka ada tapi dormant. COVID-19 dormant dalam badan mereka. Adakah pernah info kacang ada confirm case? Tidak. So, apakah advice kepada yang mereka yang pergi saja masuk? Okey, dalam perintah kawalan pergerakan, dalam statut ataupun arahan tersebut, kita buka pasar-pasar awam yang membekalkan makanan. Kita arahkan ketua keluarga saja pergi, tetapi dengan syarat pasar-pasar ni membantu kementerian dengan menyediakan hand sanitizer untuk pengunjung, dan kalau boleh mereka ada thermal detector untuk membantu yang hadir sama ada mereka demam atau tidak, dan di situ kita boleh dapat saringan yang lebih baik untuk dicadangkan kepada kementerian supaya dirawat ataupun disaring menggunakan PCR ataupun polymerase chain reaction yang menggunakan antigen, bukan rapid test serologi, ya. Okey. Sebelum ni PC Datuk Seri ada mengatakan bahawa tahap keseriusan COVID-19 yang dikira berdasarkan jumlah mortaliti kematian bukan jumlah kes yang dilaporkan. Jadi semalam PM ada katakan bahawa PKP ini mungkin akan dilanjutkan sekiranya keadaan tidak berjaya dikawal. Keadaannya bagaimana? Adakah kita nak tengok pada jumlah kematian ataupun kes yang meninggal? Ya. Kita bandingkan dengan jumlah kes yang positif, kita tak mahu dia naik secara mendadak ataupun eksponensial. Trend negara luar yang dilihat hari ini masih lagi meningkat terus, tapi di negara kita telah mula dekat contoh 16 125, 17 120, 18 117, hari ini 110. Dia dah mula plateau. Ini tanda baik kepada kita punya perintah ataupun cara kawalan. Kita tidak membandingkan dengan kadar kematian, kerana kadar kematian tu ialah worst case scenario yang berlaku pada pesakit COVID-19. Seperti saya maklumkan, ada 12 kes hari ini yang gunakan ventilator. Itulah cara kita merawat pesakit COVID-19 yang mempunyai masalah pernafasan. Dan kita doakan supaya mereka ini dapat melalui keadaan gentir mereka supaya selamat. Dah 3 bulan dah COVID-19 ni, jadi apa ciri-ciri atau behavior virus itu? Ya, behavior virus ini dia suka manusia. Dia sayang manusia. This creature love human being. Dia jadikan tubuh manusia sebagai tuan rumah. Dia menggunakan segala tenaga dalam tuan rumah untuk mereka hidup dan mereka multiply. Tanpa rawatan simptomatik oleh pihak berwajib ataupun kementerian ataupun hospital, symptomatically kita rawat,
kita mau mengelak virus ini ditularkan ke orang lain. Sekiranya badan orang tu sihat, virus ini tak akan bertahan lama. Tapi kalau mereka yang dijangkiti mempunyai comorbidity, maknanya ada penyakit-penyakit lain seperti immune suppress, immunity suppress, memakan ubat-ubat yang ada kaitan dengan kemoterapi, mereka berpenyakit kronik, ini antara perkara yang kita ambil berat untuk dirawat secara khusus dan juga cermat Untuk penumpang dari penumpang Fast Express tadi itu case, mengapa dia disaring COVID-19 tetapi dia tak quarantine? Dan second question ialah regarding the return of the 300,000 Malaysians from Singapore after the Perintah. movement control order. Are they will be undergoing self-quarantine because the amount is too huge for the authority to quarantine them, right? Ya, untuk kes Kuantan tu, you kena tahu kita nak ambil swab tu, keputusannya makan masa 24 jam Kita gunakan antigen bukan serologi. Sebelum mereka tahu keputusan, yang kita dapat tahu dia dah bergerak. Ini namanya non-compliant Mereka ni sepatutnya dah tahu duduk di Kuantan, mereka kena lock himself in Kuantan. Tapi inilah yang kita panggil, apa yang diberitahu oleh Datuk Seri Ismail Sabri tadi dalam press conference pagi tadi, ada 40% selepas perintah ini dikeluarkan masih lagi tidak mematuhi perintah. So ini kes yang kita sedang hadapi. Jadi untuk yang kedua tadi apa? Mass movement from Singapore, kita arahkan supaya tidak ada. Ini bilateral understanding antara Singapura dan juga Malaysia. Tetapi sekiranya berlaku pergerakan, kita ada protokol untuk menyaring mereka di sepadan dengan menggunakan thermal detector yang mobile dan juga kalau mereka bergejala, kita akan saring mereka dan bawa ke hospital yang designated for COVID-19 untuk dirawat Datuk, ada update tentang Malaysia nak kesan warga Rohingya yang terlibat dengan kluster Masjid Seri Petaling? Belum lagi. Ya. So terima kasih See you tomorrow. Doakan supaya Plateau dan kita dapat atasi within kita adalah berbaki 12 days dalam perintah tersebut Thank you very much. Pray for our country.